Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Cik Zakaria. Nombor matrik I20104591. Saya dan rakan-rakan saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai sebuah filem yang bertajuk Hafalan Solat Delisa. Dalam filem ini terdapat banyak nilai pengajaran, sama ada dari nilai kebaikan, nilai keburukan yang kami akan berkongsi dengan anda semua. Jadi sedikit sebanyak saya akan menceritakan tentang latar belakang cerita dari segi sinopsis, lakon wayar, watak utama yang ada dalam filem ini. So, mari kita mulakan. Filem ini telah diarah oleh sutradara Sony Kaukasa. Filem ini mula ditayang pada tahun 22 Disember 2011. Filem ini berkisah tentang mengenai tragedi tsunami Aceh. Filem ini juga telah diadaptasi daripada novel karangan Terelie. Filem ini berasal dari Indonesia. Genre filem ini adalah berbentuk drama. Watak dalam filem ini terdiri daripada Skagel cantik iaitu sebagai Delisa, Reza Rahadian sebagai Abi Usman, Nirina Zubir sebagai Ummi, Mike Lewis sebagai Smith iaitu prajurit, Al-Fatil Mukhtar sebagai Ustaz Rahman. Watak utama dalam filem ini ialah Delisa. Delisa merupakan seorang gadis kecil, seorang yang sangat periang. Dia tinggal di Lokngah, iaitu sebuah desa kecil yang berada di pantai Aceh. Dan ia mempunyai kehidupan yang indah sebagai anak bongsu daripada keluarga Abi Usman. Ayahnya bertugas di sebuah kapal tanker perusahaan minyak internasional. Delisa sangat rapat dengan ibunya yang dia panggil Ummi. Serta dia mempunyai 3 orang kakak iaitu Fatimah dan si kembar yang bernama Aisyah dan juga Zahra. Jadi kalian semua sholatnya harus khusyuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada sinopsis filem ini. Okey, filem ini mempunyai pelbagai emosi, antaranya rasa sedih, rasa gembira, rasa takut dan juga rasa cemas. So, pelbagai emosi kita akan dapat bila kita menonton filem ini. Filem Hafalan Solat Delisa ini mengisahkan tentang tragedi tsunami Aceh. Dan di dalam filem ini, ia berfokus pada kisah seorang gadis kecil yang bernama Delisa. Saat ayah dia bekerja di luar kota, Delisa banyak menghabiskan masanya bersama Ummi serta ketiga kakaknya yang bernama Fatimah dan kakak kembarnya Aisyah dan juga Zahra. Delisa seorang anak kecil yang sedang berusaha untuk menghafal bacaan solat walau di mana ia juga berada. Kakak-kakaknya juga turut memperbetulkan bacaan solatnya. Walau bagaimanapun, Delisa sentiasa bersemangat untuk menghafal bacaan solat untuk pertandingan itu. Ayahnya walau jauh dari mata tapi tidak pernah henti untuk memberi semangat kepada ayahnya. Justru itu, Ustaz Rahman adalah guru Delisa yang mengajarnya dalam bacaan solat. Ustaz Rahman tidak pernah berhenti mengajar dan memperbetulkan bacaannya supaya Delisa tidak pernah putus asa dalam menghafal bacaan solatnya. Pada 26 Disember 2004, Delisa bersama umminya sedang bersiap menuju ujian latihan solat itu. Sebelum hendak pergi ke pertandingan itu, Delisa sempat mengingati umminya untuk mengambil kalung yang dikatakan umminya jika Delisa berjaya menghafal, umminya akan memberi hadiah itu. Tiba-tiba berlaku gempa bumi dalam beberapa minit yang cukup membuat ibu dan kakak-kakak Delisa ketakutan. Saat gempa bumi itu berhenti, Delisa dan umminya tetap pergi ke pertandingan itu dan meninggal kakaknya di rumah. Bila tiba di sekolah, Delisa menunggu gilirannya dipanggil dan dia tidak berhenti untuk menghafal sambil umminya tunggu di luar. Saat gilirannya dipanggil, Delisa khusyuk dalam bacaan solatnya sehingga tsunami yang datang tanpa disedari yang memporak-porandakan desa kecilnya. Tubuh kecil Delisa bersama ratusan ribu warga lain hanyut terbawa arus entah ke mana. Apabila ayahnya mendapat berita bahawa kota asalnya iaitu Aceh dilanda tsunami, ayahnya berusaha untuk pulang ke kota asalnya. Lalu ayahnya berasa amat sedih kerana melihat kota asalnya telah hancur, rumahnya telah hancur dan anak-anaknya dan isterinya tidak dijumpai lagi. Malah pada itu, Delisa diselamatkan oleh Smith, iaitu seorang askar tentera Amerika Syarikat. Setelah berhari-hari pingsan di bukit yang berbatu, malangnya kecederaan parah membuat kaki Delisa tidak dapat bergerak dan kakinya di sebelah kanan hendaklah dipotong. Penderitaan Delisa menarik banyak ramai orang. Smith ingin menggembirakan hati Delisa ketika dia bersendirian dan menyuruh Delisa memanggilnya ayah. Akan tetapi ayah Delisa iaitu Abi Usman berjaya mencari Delisa.
Delisa gembira dapat bertemu kembali dengan ayahnya walaupun sedih mendengar berita bahawa ketiga kakaknya telah pergi ke syurga dan di mana uminya tidak dijumpai. Seterusnya, Delisa bangkit di tengah kesedihan atas kehilangan itu. Di tengah keputusasaan yang menimpa Abi Usman dan juga orang Aceh, Delisa telah menjadi malaikat kecil yang berkongsi tawa di hadapannya. Walaupun terasa berat, Delisa telah mengajar bagaimana kesedihan dapat menjadi kekuatan untuknya bertahan. Walaupun air mata tidak terasa ingin berhenti mengalir, Delisa cuba memahami apa itu keikhlasan dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Inilah sinopsis mengenai filem ini yang saya dapat berkongsi dengan anda semua. Seterusnya, marilah kita pergi kepada nilai-nilai yang ada dalam filem ini dan saya akan serah kepada rakan saya untuk berkongsi mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam filem ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamila Adilah Metikan Bersamaan I2010458. Alhamdulillah, hari ini saya akan mengulas nilai baik dan nilai buruk yang terkandung dalam filem Hafalan Charlotte Delisa. Sebentar tadi saya baru berjaya bagi sedutan ringkas sangat-sangat untuk menggambarkan filem ini. So apa yang terjadi selepas tu anda semua kena tengok dulu. Dan memang best cerita ni, banyak suka dan duka, banyak nangis dan tahu, dan banyak pengajaran sebenarnya yang awak semua boleh dapat sebagai kita umat Muslim. Kita boleh jadikan contoh ya. Okay, yang pertama sekali saya akan cakap pasal nilai murni. Okay, nilai murni yang ada dalam filem ni, yang pertama sekali, Delisa ni seorang yang kuat semangat. Okay, dalam misinya yang pertama untuk menghabiskan hafalan bacaan dia. Jadi bagaimana situasi tu menggambarkan Delisa ni nak tidur pun menghafal, dia nak makan pun ayah dia panggil pun dia pergi menghafal juga, sampai ke ayah dia marah kan. Dan mana dia naik buaya pun dia menghafal juga, sampailah kakak-kakak dia tegur salah bacaan semua. Jadi bagaimana dia sangat-sangat kuat semangat, sangat-sangat nak menghafal, sangat-sangat nak menghabiskan hafalannya tu untuk masuk pertandingan. Okey, yang kedua ialah kehidupan dia. Okay, dia semangat dalam kehidupan dia. Sejurus mana tsunami, dia kehilangan ibu, dia kehilangan kakak-kakak dia, kehilangan kawan baik dia, Masya Allah. Dan kehilangan yang paling sangat dekat dengan dia ialah sebelah kakinya juga telah hanyut di bawah air. So, bagaimana kehidupan dia yang sangat-sangat sukar dengan situasi, dengan culture yang baru, dengan hidup dia hidup dengan ayah dia. So rumah dia habis musnah, kawasan sekolah dia memang rata lah, tanah rata kan, sebab telah dimakan air. Memang sedih sangat-sangat cerita ni. So bagaimana Delisa ni teruskan hidup dia. Kalau macam kita, mungkin kita akan rasa down, dah rasa macam tak nak hidup dah kan, sebab orang yang kita sayang semua dah pergi. Begitu juga Delisa ni memang kuat semangat. Ya, dalam hafalan pun sama, dia memang nak jalan juga dengan hafalan dia, walaupun kadang-kadang dia teringat ke ibu dia teringat ke kakak-kakak dia kan. Memang sedih. Okay, yang nilai kedua pula ialah ikhlas. Okay, bagaimana menggambarkan Delisa ni sebenarnya dia suka sangat perhargaan. Macam kita juga kan, kalau kita buat sesuatu tu mesti kita nak perhargaan, mesti kita nak orang bagi hadiah, mesti kita akan jadi teruja dan akan buat lagi. So begitu juga Delisa ni sangat suka perhargaan. Okay, yang pertama sekali dalam scenes yang mana dia nak pergi masuk pertandingan dah, jadi ibu dia terlupa bawa dia punya kalung. Jadi nak tak nak, dia tarik mak dia balik masuk kat rumah, ambil kalung dia. Sebab apa, nanti lepas habis hafal dia nak terus pakai kalung tu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah di bila mana ustaz dia lah, ustaz ngaji Quran dia kata kalau di antara anak murid dia tu yang berjaya peluk mak ayah dia atau mak ke ayah ke, dan berjaya sebut saya cinta ibu ataupun ayah kerana Allah, maka dapat perhargaan pula. Jadi Delisa ni berjaya peluk mak dia. Lepas tu diminta ke ustaz dia nak perhargaan kan. Jadi ustaz dia pun bagilah coklat. So ikhlas apa kat sini? Okay, dalam semua ibadah kita buat, kita kena ikhlas. Bila mana kita ikhlas, apa-apa yang kita buat mesti akan berjalan lancar. So dalam sedutan akhir, bila Delisa nak pergi pertandingan tu dengan ayah dia, jadi ayah dia pun cakap kat dia, okay, kalau Delisa menang dalam pertandingan ni, Delisa akan dapat basikal. Macam mana ayah dia janji dulu waktu ke atas kapal. Jadi Delisa cakap apa? Tak apalah, Delisa tak nak apa-apa, Delisa tak nak basikal. Delisa nak, bila Delisa dah berjaya menghafal, Delisa nak berdoa dekat ibu, dekat kakak-kakak supaya mereka tenang dan kita boleh jumpa nanti. Bagaimana niat tu dah berubah, niat tu dah jadi
dah berubah jadi baik kan. Jadi bila Delisa masuk pertandingan, alhamdulillah Delisa berjaya menghabiskan hafalan dan menang. Begitulah, bila kita ikhlas dalam suatu pekerjaan, memang pekerjaan kita akan jadi lancar. Okey, yang last sekali, nilai buruknya dalam cerita ni. Okey, yang pertama sekali, Delisa jugalah. Delisa bila mana dia dah kehilangan ibu, kehilangan kakak-kakak dia, kehilangan kawan baik dia, Masya Allah, sedihnya. Kalau saya sendiri kehilangan, mungkin saya akan rasa sangat-sangat down, sangat-sangat sedih. Ya kan, kita akrab dengan orang yang kita paling rapat dalam hidup kita sejak kita kecil sampailah kita dah besar kan. Kita akan rasa macam sayang lah. Ya, bila ni pula kan Delisa kehilangan orang yang dia sayang. Jadi dia mempersoalkan, kenapa Allah tarik orang yang dia sayang? Allah ni tak adil. Dia kata macam tu kan. Jadi pengajaran bagi kat sini ialah kita sebagai seorang Muslim, kita kena redha yang pertama. Apa-apa yang Allah buat kat kita, kita kena redha. Sebab apa? Bila Allah tarik apa yang kita sayang, sebenarnya Allah bagi apa yang kita tak sangka. Apa yang Allah bagi, apa yang kita tak pernah terfikir dalam perasaan kita, dalam fikiran kita. Walaupun Delisa kehilangan ibu dia, kehilangan kakak dia, tapi Masya Allah, Delisa ada ayah dia. Ayah, seorang yang kuat dia, seorang yang akan bagi semangat kat dia dalam hidup dia. Salah satu waris yang ada di samping dia. Bayangkan kalau ayah dia tak ada, dia akan jadi yatim piatu, dia akan jadi tak siapa-siapa nak jaga dia. Jadi Allah turunkan, Allah jaga ayah dia untuk jaga dia pula. So bagaimana kalau kita redha dengan pembagian, sebenarnya pembagian tu lebih dekat dengan kita. Sebab tu kita kena redha sebagai seorang Muslim. Kita kena percaya takdir dan kita kena percaya dengan kekuasaan Allah supaya kita ni tak sesat, kita ni tak merundung, kita tak give up. Sebab dalam hidup kita ni panjang lagi perjalanan. Begitulah dari Sal sebenarnya. So sekian daripada ini saja. Anda semua kena tengok dulu filem ni, memang best. So saya bagi ranking 5. Terima kasih. Delisa cinta Umi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Syahira binti Yazid. Saya akan menjelaskan kelebihan yang terdapat dalam filem Hafalan Salat Delisa. Kelebihan dari filem ini adalah filem ini mampu menyampaikan pesan-pesan kepada para penontonnya untuk tetap tegar dan bersemangat walau dalam keadaan yang benar-benar terpuruk, dan memprihatinkan, memberikan pesan untuk mampu bersikap ikhlas dalam menghadapi cabaran. Filem Hafalan Delisa ini dibaca hingga usai, sangat menyentuh hati pembaca, termasuk saya sendiri. Menurut saya, filem ini sangat bagus untuk dibaca oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun remaja, bahkan orang tua sekalipun. Banyak pesanan yang tersirat dalam filem ini, iaitu memberi banyak inspirasi bagi para pembaca dan juga untuk saya. Isi filem ini penuh dengan perenungan bagi siapa saja yang khusyuk menghayati atau cerita ini. Filem ini juga sangat sopan dan juga sangat mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Lalu isi cerita dibalut dengan suasana tegang, haru serta menonjolkan keharmonian keluarga berbalut Islam di tengah pulau Muar Aceh dan memiliki makna tersendiri yang melihat filem ini. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami oleh saya, serta filem ini menyajikan imajinasi untuk para penonton mengenai alur dan setting cerita tersebut mengenai tsunami di Aceh tahun 2004 dan kehidupan usai dilanda bencana menggetarkan dunia tersebut. Manakala kekurangan yang ada di dalam filem ini pula ialah mungkin terlihat pada saat Alisa mendapatkan kalung di tangan uminya yang ditemukan di pinggir pantai, sedikit membingungkan di situ. Seterusnya terlalu tinggi dan berlebihan menggambarkan sikap seorang anak yang baru berusia 6 tahun dalam filem ini. Kesan tidak mengesankan
Kisah ini tidak mengesankan berlatar belakang Aceh, iaitu tempat tidak terlalu terlihat. Kata-kata yang terdapat dalam filem ini berimajinasi lain dalam mendirikan kata-kata kiasan. Menurut saya, deskripsi filem jauh berbeza dengan penulis dalam menggambarkan keikhlasan yang berlebihan. Ketika saya menonton filemnya, saya kecewa dengan endingnya. Bayangkan mayat yang terombang-ambing oleh gelombang tsunami masih dalam keadaan utuh ketika didapati 3 bulan kemudian. Padahal dalam novelnya, Delisha hanya dapat mengenali jasad uminya kerana jasad yang tinggal kerangka tulang itu memegang kalung berinisial untuk Delisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Osman, nombor TI 20114-606. Okey, dalam filem Solat Delisha ni, kita mempunyai banyak sangat pengajaran yang boleh kita ambil, dan saya akan menyebutkan beberapa sahaja pengajaran. Okey, yang pertama adalah kita semestinya diwajibkan menjaga silaturahim. Okey, seperti yang kita ketahui, dalam Islam sangat menegaskan kepentingan iaitu menjaga silaturahim, bukan sahaja sesama ahli keluarga, malah sesama manusia. Dan di mana apabila kita mengeratkan silaturahim sesama manusia, kita akan dapat mewujudkan sebuah hubungan keluarga yang sangat harmoni di antara kita semua. Okey, seperti dalam filem ini, kita lihat Delisha ni, dia dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat bahagia, penuh kasih sayang, dan mempunyai seorang umi yang sangat mengajar, yang sangat banyak mengajar tentang Islam, agama dan sebagainya. Dan dia juga mempunyai kakak-kakak yang sangat baik yang membimbing dia dan banyak mengajarnya ketika dia hendak menghafal solat bacaan itulah, hafalan solat. Okey. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, iaitu hubungan kekeluargaan. Okey, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Okey, kita lihat di sini betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga silaturahim dalam Islam. Okey, malah Allah menjanjikan ganjaran yang sangat besar untuk orang yang sentiasa menjaga hubungan itu. Okey, pengajaran yang kedua, kita hendaklah sabar menghadapi ujian dari Allah. Walaupun apa yang terjadi, kata kunci dekat sini adalah sabar. Dan kita tidak boleh mempersoalkan kenapa Allah itu menguji hambanya. Dan ini kerana kita sebagai hambanya tidak terkecuali orang yang beriman dan tidak pernah terpisah daripada diuji oleh Allah Subhanahu Taala. Dan dari kita lahir sehingga kita menuju fasa kematian, kita akan diuji masalah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, apabila kita melihat dalam filem ini, abinya Delisha ataupun ayahnya Delisha, ayahnya Delisha sangat sedih apabila dia mendengarkan kabar bahawa kampungnya dilanda tsunami yang sangat besar. Dan yang paling sedih sekali adalah dia kehilangan orang-orang yang tersayang seperti isterinya, anaknya iaitu Fatimah, Zahra dan Aisyah yang meninggalkannya. Okay, justru itu musibah ataupun bencana yang diturunkan oleh Allah ni adalah untuk menguji tahap keimanan dan kesabaran seorang hambanya. Okey. Seorang hambanya. Okey, pengajaran yang ketiga saya ambil adalah kita perlu mempunyai sifat saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza dari segi agama dan kepercayaan. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa menyakiti orang bukan Islam yang berada di bawah perlindungan Islam, maka ia telah menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakiti aku, maka ia telah menyakiti Tuhan. Riwayat Abu Daud. Oleh itu, mana-mana agama pun mengajar kita untuk menjadi lebih baik dan menghormati agama lain. Dan pengajaran yang terakhir adalah kita hendaklah melahirkan rasa syukur atas nikmat yang diperoleh ataupun mungkin juga dugaan hidup yang menimpa sebenarnya ini baik di sisi Allah. Walaupun kita sudah menempuhi segala ujian yang diberi oleh Allah seperti situasi dalam filem tersebut, di mana Abi Osman sebagai watak ayah kepada Delisha ini, dia sangat bersyukur kerana mereka masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan walaupun orang yang tersayang sudah meninggalkan mereka berdua. Okay, di sini adalah firman Allah dalam surah Nisa ayat 19 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka iaitu dengan menahan dan menyusahkan mereka kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah kamu dengan mereka iaitu isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya kerana boleh jadi benci sesuatu
ketentuan Allah itu adalah sanad terbaik untuk kita, walaupun terkadang kita tidak mampu memahami hikmah di sebaliknya. Sekian daripada saya. Terima kasih.